Sebab tu bila aku mula menulis cerita tentang, mula aku buntu tak nak tulis macam mana. Jadi aku start dengan, kita di Baling. Kebetulan kita di Baling, dan di Baling ni terkenal dengan Raja Bersiung. Sebab tu aku mulakan petikan aku dan aku akhirkan dia dengan Raja Bersiung. Macam mana Raja Bersiung ni raja yang dahagakan darah rakyat sendiri. Raja yang dahagakan darah rakyat dia sampai berlaku, sampai rakyat tak tahan. Orang-orang kecil tak tahan, orang kepung istana dia dan akhirnya dia keluar. Boleh jadi cerita ni cerita betul, boleh jadi cerita ni cerita tak betul. Tapi yang pasti dekat kampung betul di Baling tu adalah. Di Baling tu adalah nama ada siung kan. Tapi ada kalau Raja Bersiung jadi waktu zaman itu, dan kita tengok Memali ni pun berapa ramai yang mati? 14 orang. Benda yang sama. Benda kalau Raja Bersiung tu cerita betul dan benda tu berlaku lagi sekarang, dan tak mustahil benda ni akan berlaku lagi untuk masa akan datang. Jadi sebagai orang kecil, kita perlu sentiasa diingatkan bahawa kita ada tanggungjawab supaya kita tidak lupa benda ni, dan supaya kita tak lupa nanti benda macam ni boleh juga berlaku. Apa yang jadi pada Raja Bersiung? Apa jadi pada, kalau tengok mungkin sedikit agak kontroversi, apa jadi pada Sultan Mahmud? Mangkat di Julang. Mangkat di Julang ke apa benda tu kan? Berlaku pemberontakan orang kecil. Ternyata orang kita kalau terlalu ditekan, dia tak jadi terlalu feudal. Dan ini merujuk pada pemerintah secara general lah. Secara general. Sama ada spesifik individu kan? Bukan spesifik individu. Okey. Tapi balik pada apa yang mula kau start cerita awal tadi kan. Naratif ataupun jalan cerita yang kita dengar daripada pemerintah dalam diorang punya dokumentari, dalam diorang punya bahan-bahan lain yang diorang keluarkan. Apa beza yang kau dapatkan dengan bila kau sendiri bercakap dengan Soleha? Okey. Dan itu menarik. Sebab tu bila aku menulis cerita ni, salah satu benda yang aku aku merujuk kepada beberapa sumber. Satunya laporan Kertas Putih, interview kita dengan Soleha, dan video di YouTube suatu dokumentari untuk memperingati Memali. Jadi cara aku mengolah esei ni adalah, nombor satu, aku akan tengok petikan daripada laporan Kertas Putih atau dokumentari. Kemudian apa Soleha jawab. Jadi kita tengok ada contradiction. Contoh, bila macam ada satu perbincangan lah. Bukan perbincangan, perdebatan. Sebenarnya bukan perdebatan. Soleha adalah orang kecil yang tak ada akses untuk masuk ke RTM, tak ada akses untuk buat kertas putih dan bagi suara dia didengar Dewan Rakyat, dan media cetak ataupun media alternatif yang ada macam Suara ni adalah salah satu wadah, salah satu channel yang dia boleh meluruskan balik sejarah atau meluruskan balik cerita yang selama ni orang dengar hanya satu pihak sahaja. Dan bukan sikit lah, sebenarnya bila dah tulis-tulis tu sebenarnya ada banyak lagi. Cuma aku penat nak tulis. Iyalah, benda tu lebih dalam lagi daripada yang aku tulis lah. Lebih dalam lagi. Dan itu menunjukkan betapa banyaknya benda yang sebenarnya lebih banyak lompong lah, yang lebih banyak perlu diperjelaskan lagi lah sebenarnya. Tapi macam kita akan kembali semula kepada persoalan tu, macam daripada segi ada resolution ke tidak, ada penyelesaian tak isu ni. Tapi satu benda yang mungkin daripada segi orang kata dia punya penulisan tu sendiri. Dalam menulis ni kau apa corak penulisan yang kau, macam adakah itu satu faktor dalam cara kau menulis artikel ni, ataupun kau memang macam ini macam kau cerita tadi, kau start tu kau tulis cerita Raja Bersiung dan daripada situ idea-ideanya mula terbuah dan kau boleh sambung daripada situ dia punya buah-buah fikiran. Tak juga. Aku tak ada satu style yang ni. Cuma bila menulis, kalau kau perasan tulisan-tulisan yang bukan yang ini saja, yang banyak tulisan-tulisan yang lain, mungkin waktu mula-mula tu taklah. Dah makin tua ni, cara aku menulis adalah lebih kepada bercerita tentang live reality dulu. Sebab maksud kau live reality tu? Live reality ni cerita yang terjadi, cerita yang orang nak dengar. Cerita siapa? Cerita
unrepresented, the voiceless yang tak boleh bercerita untuk diri dia sendiri. Bukanlah kita kata kita nak jadi hero, tak, bukan macam tu. Tapi sekurang-kurangnya cerita diorang yang duduk di baling tu boleh didengar di Kuala Lumpur. Kalau orang beli ni di Bangkok, orang boleh dengar, baca di Bangkok, dan orang boleh tahu di semua tempat. Sebab kalau kita nak tunggu media rasmi kerajaan bernama pun dah jadi macam Media rasmi kerajaan. Memang media rasmi kerajaan. dia memang media rasmi kerajaan, jadi Dia macam ada tugas dia lah, dia ada skop bidang dia. ejen propaganda lah. Banyaklah semua media macam tu, termasuk yang private kan. Dan orang-orang macam Soleha ni, dan nanti cerita orang-orang lain orang tak dengar. Kenapa kau rasa cerita dia tidak didengar oleh media-media rasmi lah, baik kerajaan Apa kepentingan orang dengar cerita dia? Apa kepentingan untuk kerajaan dengar cerita dia? Mahathir ada keluar apa-apa statement lepas dia duduk dengan PH, dan macam-macam benda terjadi kan? Tak ada satu pun yang dia keluar permohonan maaf ke apa benda ke, tak ada. Dan di tangan Mahathir, di tangan Musa Hitam itu banyak darah orang. Bukan darah Muhammad Mali saja. Jadi mungkin aku punya ingatan tak berapa tepat, tapi selain daripada insiden memali ni, macam kau ada macam sebut sikit lah tadi, banyak benda-benda lain juga berlaku yang sampai hari ni kita belum begitu jelas kenapa benda tu berlaku, apa yang jadi, siapa pelakunya, siapa yang dimangsa. Kalau melawan bila ditindas tu boleh kata satu tradisi dalam masyarakat kita secara bersejarah. Adakah pembantaian dan pelupaan ini juga satu benda yang akan berlaku dalam masyarakat itu? Sebab kita tengok dalam sejarah moden ni saja, dalam 30 tahun yang lepas, banyak benda-benda macam ini jadi. Memang banyak. Dan akan ada satu pihak yang ada kepentingan nak orang lupakan semua cerita-cerita ni. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai orang kecil kena bangun dan melawan untuk tidak terus lupa. Dan kena terus bercerita. Kita berkesempatan untuk pergi ke Baling sendiri dan ke Memali sendiri, dan macam kata tadi banyak kali juga kita buat pergi kan. Dan ini salah satu hasil daripada benda yang kita buat bertahun-tahun. Kita balik sana dan kenal orang setempat, semua itulah. Kau ada nampak lagi tak kesan Memali tu di situ? Ada. Impact daripada apa yang terjadi waktu orang berkumpul ramai-ramai, aparat tembak orang. Kalau kau borak dengan Soleha sendiri, kau boleh tahu dia marahnya macam mana. Sampai sekarang. Dia kata dia takkan maafkan Mahathir. Kau tanya kebanyakan orang di Baling, bukanlah sebab kita tak jumpa seramai kan, kita jumpa beberapa orang dan tapi dia terlibat secara langsung ataupun dia kenal orang yang terlibat secara langsung dalam insiden tersebut. Ya. Dan kesan tu sampai sekarang. Aku tak tahu macam mana orang-orang jahat ni boleh tidur malam.